Aduh, panaslah. Aduh, berpeluh ni. Kenapa ni, Eli? Cikgu, semalam hujan. Hari ni panas. Kenapa hari ni panas sangat, cikgu? Kesian Kak Eli, rasa tak selesa kan? Sebenarnya, apa yang Eli rasa ada kaitan dengan pemanasan global. Oh, pemanasan global? Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin. Yap. Sekarang ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Afifah. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar, Eli? Saya sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, sentiasa selalu kan? Baik, kita akan sama-sama meneroka mata pelajaran Kelestarian Global Geografi. Betul. Topiknya pemanasan Global. Pemanasan global. Okey, sebelum itu Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, jaga untuk kerap sanitasi tangan, cuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Kita bukan berdua sahaja, cikgu. Okey. Kita ada murid-murid yang comel dalam talian. Ya, betul. Ada anak murid saya. Yang daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Betul. Okey, apa kata kita berkenalan dengan murid-murid cikgu? Mungkin cikgu boleh perkenalkan? Okey, boleh tak kita berkenalan dulu? Kamu nyatakan nama kamu? Kita mula dengan siapa, cikgu? Cikgu kena beritahu. Okey, kita mulakan dengan Iman Madiha, okey? Okey. Alright, Iman Madiha. Kenalkan diri. Buka mic, sayang. Tak, awak mute mic tu kot. Saya dah on mic dah. Okey, silakan. Tak dengarlah suara. Iman. Iman Madiha binti Mak Faizal. Okey. Boleh panggil saya Iman. Okey, terima kasih Iman. Okey, seterusnya cikgu kita ada Okey, seterusnya kita ada Syafrina. Syafina. Okey, Syafina kenalkan diri. Nama saya Syafrina. Boleh panggil saya Syafina. Okey. Okey. Thank you. Seterusnya kita ada Anik. Alright, Anik. Satu-satunya kumbang. Kumbang di situ. Assalamualaikum, Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Anik, boleh panggil Anik. Saya tertarik dengan headphone dia warna pink. Warna pink Kita ada Sarah. Hai Cikgu Afifah dan Kak Eli. Nama saya Putri Nusara binti Abdullah Halim. Boleh panggil saya Sarah. Okey, hello Sarah. Dan yang terakhir, cikgu? Dan yang terakhir, kenalkan diri kamu. Hai, Assalamualaikum Cikgu Afifah dan Kak Eli. Nama saya Nur Syamil Syazani. Boleh panggil saya Mimi. Mimi, manis sangat ni murid-murid cikgu ni. Semua umur berapa? Tingkatan berapa, cikgu? Tingkatan 3. Tingkatan 3. Baiklah. Okey, seterusnya cikgu kita nak bicarakan tentang topik kita iaitu pemanasan global. Ya, betul, pemanasan apa global. yang menariknya dan apa yang kita akan kupas dan teroka tentang pemanasan global hari ini? Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan teroka bersama-sama tajuk Kelestarian Global berkenaan dengan pemanasan global. Okey. Tahu tak pemanasan global tu apa? Macam tadi kan, Kak Eli rasa panas sangat. Betul. Maksudnya keadaan cuaca kita sekarang tak menentu. Kejap-kejap kita rasa panas, berpeluh, membahang. Kejap-kejap kita rasa macam sejuk pula, hujan kan. Jadi keadaan itu adalah kesan daripada pemanasan global yang akan kita teroka bersama-sama pada hari ini. Okey? Itulah dia sebenarnya. Jadi tujuan kita meneroka mata pelajaran ini sebab mungkin ada sesetengah daripada murid-murid ataupun diri kita sendiri kan. Betul. Tidak faham tentang pemanasan global ni. Betul. Kenapa kena jaga pemanasan global, jaga alam sekitar dan sebagainya. Jadi untuk kita teroka lanjut tentang topik kita nak berehat seketika, cikgu. Alright, okey. Sekejap lagi kita akan kongsikan dengan adik-adik yang sedang menonton di rumah juga sekarang ini. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kena banyak minum air sebab kita panas-panas kita memerlukan kekal hidrasi badan kita ni kan. Betul. Ya, itu dia kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga kita ada Cikgu Afifah untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran kelestarian global untuk topiknya Geografi Pemanasan Global. Okey, sama-sama kita juga adalah murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Okey, Cikgu Afifah. Ya, saya. Apa yang kita akan teroka pada permulaan berkenaan dengan pemanasan global ni? Okey. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam, kita kena tahu dulu sebab-sebab ataupun faktor-faktor berlakunya pemanasan global. Okey. Macam awal tadi cikgu dah nyatakanlah, kita rasa panas, kita rasa sejuk kadang-kadang kan. Itu semua adalah pengaruh daripada pemanasan global. Jadi kita akan teroka bersama-sama dengan Eli juga bersama dengan murid-murid kita apakah faktor-faktornya. Okey. Sekarang ni kalau dapat lihat dekat atas meja cikgu ni, cikgu ada sediakan satu model. Okey, di mana model ni cikgu nak kalau boleh anak-anak murid semua bayangkan model ni merupakan satu kawasan yang aktif dengan kegiatan pertanian. Okey, kalau sebut kegiatan pertanian dalam geografi, kita tahulah ada aktiviti pembalakan, ada aktiviti perindustrian, ada aktiviti pengangkutan dan sebagainya. Jadi aktiviti-aktiviti itu adalah aktiviti daripada perbuatan manusia, kan? Apa yang manusia lakukanlah. Okey, sekarang ni cikgu sediakan model. Okey, kalau lihat dekat atas model cikgu ni ada beberapa contoh gambar. Okey, contohnya cikgu sediakan gambar macam ada pertempatan. Okey, jadi pertempatan ni maksudnya apa? Ada orang tinggal, kan? Ada orang tinggal, ada penduduk tinggal dekat kawasan ni. Jadi bila ada penduduk tinggal dekat kawasan ni, maksudnya adalah orang kata apa? Sisa-sisa domestik yang dihasilkan oleh penduduk. Jadi secara tidak langsung, sisa-sisa domestik itu sebenarnya menghasilkan gas-gas yang terampai di udara kita. Gas-gas yang terampai di udara kita. Okey, terampai di udara kita cikgu. Mungkin cikgu tarik sikit emas cikgu naik atas. Sorry. Takut udara tu masuk dalam hidung kita. Dah jatuh pula emas saya kan. Okey. Seterusnya, Eli, kalau Eli boleh bantu cikgu lah kan. Bantu cikgu kalau Eli boleh ada di sini ke untuk tolong cikgu. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, terima kasih Eli. Baik, sekarang ni kalau kita tengok bahagian sini dululah baru kita nampak kan. Okey, bahagian sini kita ada nampaklah ada kawasan pembalakan. Okey, kita nak mulakan dengan mana pembalakan? Kita tengok dulu pembalakan. Okey. Kita tahulah, kita nampak gambar rajah di sini kan. Kalau nampak ada gambar pokok, ada gambar bukit, ada gambar hutan. Okey, tapi ada aktiviti pembalakan. Orang tebang pokok. Apabila berlaku penebangan pokok, maka kawasan tu jadi panas tak Eli? Betul, panas. Panas kan? Berlaku kalau kata berlaku pembalakan, agak-agak oksigen kita cukup tak sebab kita tebang pokok? Tak cukup sebab banyak karbon dioksida. Betul. Pandai juga Kak Eli. Pandai Eli. Okey, maksudnya gas karbon dioksida kita berlebihan di udara. Jadi gas itulah menyumbang kepada pemanasan global. Okey. Itu pembalakan. Banyak lagi aktiviti lain yang kita cuba teroka bersama-sama lah. Okey, kalau tengok contoh situ Eli rasa apa benda? Ini. Okey, ni Kak Eli pegang. Ini saya rasa adalah kilang kan. Kilang. Okey, betul. Kilang. Kalau kata dalam geografi memang murid-murid kita tahulah kalau sebut kilang mesti berkait dengan kawasan perindustrian. Okey, cuba kita letak dekat sini Eli. Dekat mana? Letak dekat atas jalan raya ni. Baik. Okey, katakanlah kan tadi cikgu minta kamu gambarkan bahawa ini merupakan kawasan, sebuah kawasan. Okey, katakanlah kawasan ni dah ada pembalakan. Kawasan ni ada pertempatan. Kawasan ni ada perindustrian. Jadi perindustrian pun mengeluarkan asap, betul tak? Betul. Asap dia bersih ke tak bersih? Tak bersih. Tak bersih. Asap dia warna gelap kan? Kadang-kadang warna hitam. Asap toksik. Jadi kandungan asap tu sebenarnya menyumbang kepada pemanasan udara. Pemanasan global lah. Maksudnya kita rasa panas. Okey. Selain daripada tu, agak-agak ada pengangkutan, betul tak? Cikgu ada sediakan comel ni. Okey, ada orang naik motosikal, ada orang naik kereta. Dan sebenarnya kita ada banyak lagi jenis-jenis pengangkutan. Okey, sebenarnya pengangkutan pun menyumbang kepada pemanasan global. Alamak. Ya ke cikgu? Okey. Baik. Okey, itu antara. Kenapa pengangkutan menyumbang kepada pemanasan global? Disebabkan kenapa? Sebabkan exhaust dan juga asap. Dia mengeluarkan asap daripada kenderaan kan. Kita tahulah bahawa
sebenarnya kenderaan ni dia mengeluarkan asap yang tidak sihat untuk kita. Kan? Macam dekat Bandaraya Kuala Lumpur lah kita selalu nampak kesesakan kan. Jadi kesesakan tu sebenarnya dia dah menyumbang banyak asap dekat udara. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang yang tinggal dekat KL dia akan rasa panas. Kadang-kadang rasa panas, kadang-kadang dia rasa okey pula cuaca kan. Betul lah cikgu. Itulah antara faktor. Okey. Baiklah, itu antara aktiviti manusia. Sebenarnya banyak lagi aktiviti manusia yang cikgu boleh tunjuk dekat sini. Contohnya macam gambar ni. Gambar ni kita nampak macam sampah sarak. Sampah sarak lepas tu ada api kan. Maksudnya berlaku pembakaran terbuka. Okey. Kalau berlaku pembakaran terbuka, maksudnya kita tahulah kita bakar sampah. Kan? Kita bakar hasil-hasil, sisa-sisa pertanian. Jadi benda-benda tu adalah benda-benda yang tidak bersih lah kan, benda-benda yang dah kotor. So kita bakar. Bila kita bakar, agak-agak apa gas yang dikeluarkan? Eli boleh rujuk dekat situ. Sudah tentulah karbon dioksida. Kan, karbon dioksida. Maksudnya dah meningkatkan jumlah gas karbon dioksida di udara. Kan? Betul. Karbon dioksida ni kalau dia lagi banyak dekat udara kita, dekat atmosfera kita, maksudnya kita akan rasa panas yang berlebihan. Dahlah kita kurang pokok. Oksigen menyejukkan kita kurang pokok. Lagilah. Tapi gas-gas lain, bahan-bahan pencemar yang lain berlebihan di udara. Jadi apabila bahan pencemar lain berlebihan di udara, kita akan rasa sangat panas. Okey? Itu antara faktor manusia. Okey, sebenarnya ada faktor fizikal juga, faktor semula jadi. Faktor manusia ni disebabkan oleh perbuatan manusia. Tapi kalau kata faktor semula jadi, berlaku dengan sendirilah. Dia berlaku secara semula jadi, kita memang kita tak boleh buat apa-apa. Tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal sebab dia berlaku secara semula jadi. Okey, kalau kata nampak dekat area sini, okey. Tak nampak kita ada contohnya kan situasi yang berlaku dekat Australia pada awal tahun 2021 kalau tak salah saya, okey, kebakaran hutan. Ingat tak isu itu sehingga menyebabkan habis hidupan liar, terkorban kan. Dia terbakar lagi banyak hutan terbakar, lagi luas hutan tu terbakar. Habis hutan terbakar. Itu adalah disebabkan oleh kebakaran hutan pada musim panas juga. Tapi disebabkan faktor pemanasan global, dia menggalakkan lagi berlakunya kebakaran dalam hutan tersebut. Dan merebak lebih cepat lah dia kan? merebak dengan lebih cepat ke kawasan-kawasan hutan yang lain. Itu antaralah. Okey. Dan mungkin yang terakhir lah yang cikgu boleh nyatakan di sini. Okey, kalau tengok ni macam gambar apa agak-agak? Letusan gunung berapi. Ya, betul. Letusan gunung berapi. Kita tahulah antara negara yang terdekat dengan Malaysia, negara apa yang selalu berlaku letusan gunung berapi? Yang paling dekat dengan kita lah negara jiran. Indonesia lah kan? Indonesia, betul. Jadi kita tahulah bila berlaku letusan gunung berapi, maksudnya apa? Gunung berapi tu dia mengeluarkan asap. Kan, dia mengeluarkan asap. Hasil daripada percikan lava dia kan, dia meletus keluar, kemudian dia keluar asap. Okey, kemudian asap tu akan berterbangan ataupun tersebar ke negara-negara jiran. Negara dia memang dia rasa kesan lah asap di udara. Negara jiran pun rasa kesan. Okey, hasil daripada letusan gunung berapi tu mungkin boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Pada masa yang sama, berlakulah pemanasan global. Okey, itulah antara faktor yang cikgu boleh nyatakan di sini bahawa wujud faktor semula jadi dan juga faktor manusia. Okey, kita nak tanya murid-murid dalam talian okey ke tidak ni? Kalau okey tunjuk thumbs up. Faham faham semua kan? Semua pasti menjaga orang kata alam sekitar dan mengawal pemanasan global yang berlaku sekarang ni kan? Okey. Silakan cikgu teruskan. Okey, sekarang ni cikgu dah terangkan beberapa jenis aktiviti manusia. Sekarang kita cuba tanya pendapat. Kita teroka dengan anak-anak murid kita kan. Kita cuba tanya pendapat. Okey, cikgu rasa cikgu nak tanya pendapat siapa Syamimi lah. Syamimi. Boleh tak Mimi? Mana Mimi? Okey. Alright. Okey, Mimi. Mimi, boleh tak Mimi nyatakan apa lagi faktor yang cikgu belum sebut agak-agak Mimi? Kita dah ada pertempatan. Kita dah ada perindustrian. Kan? Lagi agak-agak apa? Kita dah ada pengangkutan. Agak-agak Mimi apa? Macam mana dengan gambar ni Mimi? Nampak macam ada petani. Kan? Nampak? Mimi nampak tak? Macam petani sembuh racun serangga. Betul tak Mimi? Betul tak?
Okey. Jadi apa kaitan dia? Ya. Apa kaitan dia Mimi? Gambar petani ni dia sembur racun serangga. Apa kaitan dengan pemanasan global? Mimi dapat nyatakan secara ringkas tak? Pertanian ni cikgu. Ya, ini aktiviti pertanian. Betul Mimi, okey. Pandai Mimi, okey. So, aktiviti pertanian. Sebenarnya aktiviti pertanian tu tak salah. Okey. Tapi disebabkan kalau kita guna baja ataupun baja kimia yang berlebihan, ia mampu menyumbang kepada pemanasan global. Sebab itulah kita digalakkan guna bahan-bahan organik ataupun baja-baja organik kan. Supaya kita dapat menjaga suhu bumi kita ni menjadi lebih orang kata stabil lah. Tak sejuk sebab kita Malaysia ni negara panas dan lembap sepanjang tahun di garisan khatulistiwa. Jadi kita tak adalah salji kan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita menjaga orang kata aktiviti ekonomi kita ni, kita kontrol, kita mengawal aktiviti ekonomi kita ni, maka suhu bumi kita akan lebih stabil lah. Okey. Okey. So, itu adalah pertanian. Ini pertanian. Okey, jadi sekarang ni cuba kita kaitkan. Okey, kita cuba kaitkan antara aktiviti-aktiviti ini, semuanya adalah aktiviti ataupun faktor lah, kita kata faktor yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey, cuba kita kaitkan mana-mana je, okey, mana-mana yang Ellie rasa nak kaitkan dengan jenis gas yang dikeluarkan. Saya tanyalah, tanya, okey. Saya tanya contohnya pengangkutan. Pengangkutan, okey. Kita tahulah sesebuah kawasan tu mesti ada aktiviti pengangkutan. Betul kan? Kecuali kalau kawasan pedalaman pun mesti ada pengangkutan, sekurang-kurangnya pengangkutan air. Betul. Tapi pengangkutan air dia tak mengeluarkanlah bahan pencemar kan. Selalunya dekat kawasan bandar. Okey, kawasan bandar pengangkutan banyak. Bila pengangkutan banyak, keluar asap. Agak-agak Ellie, asap apa yang dikeluarkan oleh pengangkutan? Karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Okey, maaf tu dia tak keluar pula huruf A monoksida. Monoksida, okey. Masalah dia monoksida lah. Tak apa, okey. Karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Jadi kita tahulah bahawa dua gas tersebut merupakan antara gas yang orang kata bahan pencemar yang tidak baguslah untuk berada di ruang udara kita secara berlebihan. Okey. Sebab kita sebenarnya dalam kehidupan kita memerlukan gas oksigen yang berlebihan. Orang kata sebab kita ni dekat bumi ni banyak hidupan. Betul tak? Betul. Semua hidupan memerlukan oksigen. Tapi disebabkan kita melakukan pelbagai jenis pembangunan, maka pembangunan tersebut sebenarnya memberi kesan kepada suhu bumi kita. Macam tu, okey. Jadi itu antara aktiviti pengangkutan. Okey, sekarang cuba kita kaitkan dengan Ellie nak apa? Perindustrian. Atau cikgu nak tanya murid-murid dalam talian, mungkin boleh. mereka boleh terangkan jenis gas apa yang mereka rasa betul. yang mengeluarkan. Okey, sekarang kita cuba pilih siapa ya? Ellie, agak-agak kita cikgu boleh pilih siapa? Kita ambil Iman. Cikgu nampak boleh? dekat sini Iman. Okey, Iman. Cikgu nak Iman teka ataupun cuba nyatakan jenis gas yang dikeluarkan oleh aktiviti perindustrian. Okey. Gas karbon dioksida, nitrogen dioksida dan klorofluorokarbon. Pandai Iman. Bagus. hebatnya. Okey. Itu antara jenis gas lagi lah. Secara tak langsung kita belajar jenis gas juga hari ni kan. Jenis gas yang berada di ruang udara kita, sebenarnya gas-gas tersebut tidak bagus sebenarnya kalau dia ada banyak lah. Sebab dia boleh menyebabkan kita rasa panas, pemanasan. Okey. Jadi itulah aktiviti perindustrian, dia akan menyebabkan wujudnya gas karbon dioksida, nitrogen dioksida dan juga CFC ataupun nama panjang dia klorofluorokarbon. Okey. Klorofluorokarbon ni sebenarnya kalau sedar tak sedar hasil dia datang dari aircon juga, penghawa dingin. Sebab alamak. tu kita rasa kita buka aircon kan, kita buka penghawa dingin, kita rasa macam sejuk je kan. Sebenarnya secara tak langsung kita telah menyebabkan kebebasan ataupun pembebasan gas CFC ke ruang udara kita. Alamak. Jadi janganlah seronok sangat guna aircon, guna je kipas manual kan. Buka aircon boleh tapi janganlah lama-lama. Dia macam orang kata gas oksigen yang asli gitu. Biar kita rasa fresh, udara kita segar, sejuk, nyaman je. Macam tu. Baik, kita akan terus lanjut selepas ini cikgu tentang pemanasan global. Ini satu topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika sekali lagi, boleh cikgu? Boleh. Dan kita akan kembali dengan Cikgu Afifah dan juga murid-murid dalam talian untuk pemanasan global dalam Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita nak memulakan penerokaan di dalam teroka di Didik TV KPM untuk mata pelajaran Kelestarian Global Geografi untuk topiknya pemanasan global. Bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Afifah serta murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Okey, Cikgu. Kalau tadi kita dah teroka tentang punca-punca pemanasan global dan gas-gas yang dihasilkan daripada aktiviti tersebut. Betul. Okey, sekarang ini apa yang kita nak teroka pula, Cikgu? Baiklah, tadi kita dah tahu dah faktor-faktor ataupun kita kata sebab-sebab lah. Sebab-sebab berlakunya pemanasan global di udara kita, di ruang atmosfera kita. Okey. Jadi, bila wujudnya pemanasan global tersebut, maka wujudlah kesan-kesan. Betul. Okey, kesan-kesan. Kita tahulah, pemanasan global kita rasa tak bagus kan, kita rasa panas. Maksudnya kesan-kesan mestilah kesan yang negatif. Kesan yang tidak bagus, tidak sihat dan tidak baik. Itu kesan negatif. Okey. So, Eli bersedia kita nak teroka bersama-sama. Saya bersedia. Mari. Murid-murid semua dah bersedia dekat rumah? Yang bersiaran bersama dengan kita, okey Okey Alright, bagus. So, sekarang kita akan teroka bersama-sama kesan-kesan berlakunya pemanasan global. Okey, kita tahulah kesan pemanasan global ni sebenarnya dia bagi kesan kepada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga alam kita, alam sekitar kita. Okey, so kita akan tengok satu persatu. Kita tengok apakah kesannya. Okey, kalau tengok di sini, okey, cikgu tunjuk kesan yang pertama. Kesannya adalah berlaku peningkatan aras air laut. Okey. Kalau tengok ni cikgu macam ada tunjukkan gambar macam dekat bahagian kutub utara dan kutub selatan. Kalau kita kata kutub utara dengan kutub selatan ni, okey, kalau kita tengok bahagian kutub utara dengan kutub selatan ni, kita akan nampaklah kata bahagian itu merupakan kawasan yang beku. Ada ais, betul tak? Kawasan yang sangat sejuk. Tapi disebabkan wujudnya orang kata apa, pemanasan global berlaku dekat bumi kita ni, maka ais-ais yang ada dekat bumi kita, dekat kutub utara dengan kutub selatan tu mengalami pencairan. Sebab panas kan, bila orang kata apa, panas yang berlebihan, jadi ais pun akan cair, betul tak? Ais tu dia akan cair. Jadi dekat sinilah berlakunya peningkatan aras laut. Okey, sebenarnya peningkatan aras laut ni sebenarnya dia bagi kesan yang macam-macam. Banyak kesan. Okey. Antaranya, kalau kata air laut tu meningkat, maksudnya bahagian daratan tu akan tenggelam lah. Cuba bayangkan kan, dalam orang kata apa, masa hadapan, kita tak tahu in future macam mana, betul tak? Kita bayangkan, kalau kata berlaku peningkatan aras air laut yang sangat dahsyat, maka manusia ataupun hidupan tak ada dah tanah daratan untuk tinggal ataupun tanah daratan menjadi semakin berkurang. Itu antara kesan. Okey, selain daripada tu, selain daripada orang kata apa, peningkatan aras air laut, kalau berkenaan dengan air laut, suhu air laut juga boleh panas. Okey. Apabila suhu air laut menjadi panas disebabkan pemanasan global, maka hidupan akuatik yang tinggal dekat dalam laut tu diorang akan berhijrah lah. Okey, kalau diorang tak berhijrah, mungkin diorang terkorban kan. Kita tak tahulah sebab suhu panas yang berlebihan. Kita tak nak benda tu berlaku sebenarnya. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan satu mini eksperimen di mana cikgu nak memberi gambaran kepada murid-murid di rumah untuk meneroka bersama-sama bahawa sebenarnya memang membuktikanlah, kita tahu secara logiknya ais kalau kena panas memang cair. Betul. Itu konsep yang logik lah. Tapi kalau dekat kutub utara, kutub selatan sana, memang berlaku pencairan ais disebabkan oleh pemanasan global yang sangat dahsyat sekarang ni. Okey. So, kita cuba masukkan ketulan ais. Okey, itu air apa, cikgu, warna biru tu? Okey, ini pewarna biru Okey, air ni cikgu masukkan pewarna biru. Cikgu kalau boleh cikgu nak murid-murid semua cuba bayangkan air yang berwarna biru ini adalah air laut. Yang berada di kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, dekat belakang ni adalah gambar kutub utara dan kutub selatan kan? Okey. So cikgu akan masukkan ketulan-ketulan ais di mana ais-ais ini menggambarkan ketulan ataupun ais-ais yang terdapat di kutub utara dan kutub selatan. Okey, kita akan masukkan Eli. Boleh. Murid-murid dah talian buat juga ke tak ada? Tak ada. Okey, cikgu je. Baik. Okey, cikgu akan masukkan di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, cikgu dah masukkan ais tu. Kenapa dia nampak menyelerakan, cikgu?
Nampak menyelerakan sebab apa? Sebab kita rasa panas sekarang, betul tak? Kita rasa panas, so kita nak minum air. Itu antara langkah yang akan kita bincang kejap lagi. Okey. Baik, so cikgu dah masukkan ketulan ais. Okey, tadi ni air dia berada di paras bawah. Betul? Okey, kita akan lihatlah. Okey, ketulan air sebenarnya air ni dah berlaku peningkatan, betul tak? Okey. Kita akan tengok juga keputusan penuh pada akhir perbincangan kita di mana akan berlaku peningkatan air. Itu menunjukkan bahawa berlakulah peningkatan aras air laut di kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, itu adalah kesan yang pertama. Okey. Boleh kita ke kesan yang seterusnya? Silakan cikgu, yang mana cikgu nak yang tunjuk ni. ke? Gangguan yang kat sebelah cuaca. Cikgu ni. Gangguan cuaca. Okey. Kita akan tengok bersama-sama gangguan cuaca. Alright. Cikgu nak tanyalah anak-anak murid yang bersiaran bersama dengan kita. Cikgu nak tanya Sarah. Okey, Sarah. Okey, alright Sarah. Sarah, boleh tak nyatakan apakah kesan gangguan cuaca kepada cuaca dan iklim kita? Boleh Sarah? Berlaku fenomena apa dekat kawasan bumi kita lah? Adakah berlaku banjir, Sarah? Sarah setuju tak berlaku banjir tak? Ya, setuju. Okey, setuju kan berlaku banjir. Lepas tu berlaku tak kemarau? Berlaku juga. Apa lagi fenomena yang Sarah boleh dapat dapat kenal pasti? Dapat menjejaskan sumber makanan dan air bersih. Itu yang kita akan bincangkan. Kejap lagi. Ini fenomena dia ya, Ini untuk gangguan cuaca. Okay. Apa dia? Kalau tadi kata banjir. Banjir. Kemarau. Lepas tu apa, Sarah? Kemarau. Macam mana dengan jerebu, Sarah? Jerebu juga. Jerebu berlaku kan? Berlaku. Jerebu pun berlaku. Jadi itulah antara kesan gangguan cuaca. Apabila berlaku pemanasan global, maka itulah antara orang kata kesan-kesan sampingan yang berlaku terhadap cuaca kita. Okey, kalau tengok pada paparan gambar yang cikgu tunjuk di sini, okey, gangguan cuaca, contohlah gambar cikgu tunjuk dekat sini adalah berlakunya kejadian banjir. Kan? Sebab macam kita cakaplah, macam tadi kita kata semalam hujan lebat je. Kan? Tiba-tiba hari ni panas sangat. Ataupun kadang-kadang minggu ni hujan je sepanjang minggu kan. Lepas tu minggu depan panas sepanjang minggu. Jadi itu adalah keadaan cuaca yang tidak menentu, gangguan cuaca. Jadi kan, betul tak? Kalau kata berlaku hujan yang berlebihan, secara tak langsung hujan tu dia akan menyebabkan berlakunya banjir. Kan? Banjir. Tapi kan cikgu, kenapa kalau hujan pun kadang-kadang kita masih lagi rasa panas? Sebab apa? Sebab suhu kita panas. Bahang lah. Kita rasa bahang kan. Walaupun hujan, tapi kita rasa ya Allah panasnya hari ni kan. Sebab keadaan itu adalah disebabkan oleh gangguan cuaca. Gangguan cuaca. Okey. Okey, cikgu nak tanyalah. Okey, cikgu nak cubalah teroka bersama-sama kenapa boleh berlaku banjir. Agak-agaklah. Kenapa? Murid-murid, kenapa boleh berlaku banjir? Mungkin cikgu boleh pilih murid-murid dalam talian. Okey, cikgu nak cuba. Siapa yang belum? Syafrina. Anik dah ke? Anik dah. Kita cuba Syafrina dulu. Syafrina, okey. Syafrina, agak-agak kenapa berlaku banjir? Dia kesan daripada apa? Kalau tengok balik kan, awal tadi kita dah bincang faktor pemanasan global, ada aktiviti pembalakan. Betul tak Syafrina? Betul. Okey. Pencairan ais di kutub. Pencairan air di kutub utara dan kutub selatan. Betul juga tu. Okey, sebab apa? Sebab air laut melimpah. Air laut melimpah ke daratan. Jadi dia boleh menyebabkan berlakunya banjir. Itu adalah kesan daripada pencairan ais di kutub utara dengan kutub selatan. Sebab aras air laut meningkat. Betul Syafrina? Betul. Okey. Kalau hujan lebat pun sama juga cikgu. Kalau hujan lebat berterusan pun sama. Sebab apa? Sebab kita tadi waktu segmen awal tadi cikgu dah terangkan mengenai faktor. Ada faktor pembalakan, betul tak? Betul. Okey. Pembalakan ni maksudnya kita tebang pokok banyak-banyak, pokok dah berkurang. Jadi kawasan tadahan hujan pun berkurang. Kita tahulah kawasan hutan ni merupakan kawasan tadahan hujan untuk menadah air hujan dan terus masuk meresap ke dalam tanah. Jadi tak berlaku banjir. Betul. Tapi apabila berlaku pengurangan pokok, pembalakan, maka banjir pun akan berlaku disebabkan wujudnya aliran air permukaan yang berlebihan. Hujan turun, air tak meresap ke dalam tanah, air hanya mengalir di permukaan. Jadi berlakulah banjir. Okey, seterusnya kita akan tengok, kita flip buku ni. Okey, kita flip je macam tu. Okey, kita ada juga kesan kemarau. Macam tadi Syafrina kan. Syafrina ada mention lah, dia ada nyatakan berlakunya kemarau. Betul. Okey, kalau kata kita tidak menerima hujan dalam tempoh jangka masa yang panjang,
Sebab ini melibatkan gangguan cuaca kan. So, akan berlakulah kemarau. Berlakulah kemarau sebab panas. Orang kata apa? Suhu bumi kita menjadi sangat panas sehingga menyebabkan berlakunya kemarau. Okey. Kemarau tu macam kekeringan lah. Kekeringan. Permukaan bumi kita kering. Tanah menjadi kering. Cikgu nak tanya jugalah. Kita teroka kan? Kita teroka bersama-sama dengan murid kita. Cikgu nak cuba tanya Anik lah. Anik. Okey. Anik rasa apa kesan kemarau? Cuba Anik bagi satu kesan kemarau. Agak-agak. Kesan. Kesan dia dapat mengancam sumber makanan kita. Betul, dapat betul. mengancam sumber makanan kita. Okey, sebab dia ada berkait dengan kesan yang terakhir yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Betul lah. Dia berkait dengan aktiviti pertanian. Yes, betul. Dia berkait dengan aktiviti pertanian. Sebab bila berlaku kemarau, kita tahulah tanah kita menjadi kering. Jadi petani-petani yang menanam ataupun apa orang kata tanam pelbagai hasil tanaman pun akan rasa kesan dia. Sebab apa? Hasil pertanian tidak dapat dihasilkan dengan banyaklah. Ataupun hasil pertanian musnah. Disebabkan oleh keadaan tanah yang kering. Sungai pun kering. Kalau tengok gambar cikgu tunjuk kat sini, ada gambar sungai menjadi kering, tanah menjadi kering, merekah. Itu antara kesan gangguan cuaca. Okey. Okey, boleh kita teruskan ke kesan yang seterusnya. Okey, kesan yang seterusnya adalah kesan masalah kesihatan. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanyalah cikgu nak tanya murid-murid cikgu. Cikgu nak tanya Syamimi lah. Okey, Syamimi. Gambar pertama yang nampak gambar orang macam gambar orang lah gambar ni kan. Okey, gambar ni. Agak-agak Syamimi apa kesan dia? Apa kesan masalah kesihatan tu? Stroke haba. Stroke haba kan. Kalau kita tengok pada gambar yang cikgu tunjuk ni pun gambar macam orang menggeletar kan. Jadi berlakunya stroke haba. Stroke haba ni bahaya sebenarnya. Kan. Kalau kita perasan lah, kalau Eli perasan, setiap tahun dekat Malaysia ni dekat TV kan, waktu antara bulan 1 hingga bulan 6 macam tu, kita akan sentiasa dapat iklan. Minum air banyak, mandi banyak, kan, elakkan daripada terkena stroke haba. Sebab pada ketika itu Malaysia mengalami musim yang panas lah. Okey, tambah pula kejadian pemanasan global, jadi panas yang berlebihan. Jadi apabila badan kita terdedah kepada cuaca matahari, cahaya matahari yang berlebihan, so badan kita akan mungkin terkena stroke haba. Jadi kita kena elakkan lah. Stroke haba jadi macam mana cikgu? Kita akan jadi, mungkin kita akan pening-pening, kita akan pitam, pengsan dan kadang-kadang boleh membawa maut. Kita tak nak benda tu berlaku. Okey, jadi dia ada banyak langkah lah untuk kita mengatasi masalah stroke haba ni. Antaranya kita kena minum air yang banyak. Betul kan? Kita kena minum air putih yang banyak. Kita kena jangan dedahkan diri dekat kawasan cahaya matahari yang berlebihan. Sebab itu sangat bahaya. Kata kalau dekat luar negara, diorang suka berjemur. Diorang suka berjemur. Jadi kita kalau tak payahlah berjemur. Janganlah berjemur. Kita duduk je diam-diam dekat tempat tidur kan. Kalau boleh. Sebab apa? Sebab pemanasan global ni sebenarnya penipisan lapisan ozon juga berlaku dekat luar bumi kita. Jadi kehadiran cahaya matahari yang masuk ke bumi kita tu berlebihan. Mungkin ada sinaran-sinaran yang tidak bagus untuk kulit manusia, kulit kita. Takut bagi kesan kepada kita lah. Sebab kesan tu mungkin dia boleh bagi juga kesan kepada penyakit kulit ataupun kanser kulit. Kan? Kalau tengok gambar cikgu tunjuk ni macam gambar tangan merah. Tangan merah, kan? kedut-kedut. Tangan tu. merah, kedut-kedut. Maksudnya dekat Kering. situ berlaku kanser kulit ataupun penyakit kulit. Sebab kadang-kadang ada orang yang alergik, betul tak? Betul. Ada alergik dengan panas. So merah kulit dia. Cuba bayangkan kalau dia terdedah kepada cuaca yang sangat panas, so kulit dia akan menjadi sangat-sangatlah, orang kata apa, efek lah, kesan kan. Okey. Lah, baik. Seterusnya, cikgu nak cuba juga tanya murid cikgu. Cikgu nak tanya Iman ni pula. Okey, Iman. Gambar ni, gambar mata. Okey, Iman. Rasa-rasa apa masalah kesihatan yang berkaitan dengan gambar tersebut? Katarak. Apa dia? Katarak. Katarak mata kan. Okey. Maksudnya katarak mata ni maksudnya mata kita mengalami kemerahan. Kadang-kadang berair. Kan? Sebab itulah kita kena minum air yang banyak waktu musim panas supaya kita tak rasa macam mata kita panas. Mata kita berair. Kita kena jaga mata kita sebab ni adalah penglihatan kita. Kalau kata mata kita rosak, tak nak lah sebab ini adalah satu anugerah untuk kita kan. Betul. So kita kena jaga. Jadi antara kesan pemanasan global boleh menyebabkan berlakunya katarak mata. Okey. Dan kesan yang terakhir lah cikgu nak tanya Sarah pula. Okey, Sarah.
Kalau tengok pada gambar yang cikgu tunjuk ni, okey, gambar yang terakhir ni, okey, agak-agak apa kaitan dia? Sarah nampak tak? Sarah nampak tak gambar yang terakhir? Macam ada kebakaran, lepas tu ada apa? Haiwan-haiwan kan, haiwan-haiwan terbakar. Kematian terhadap benda hidup. Yes, kematian terhadap benda hidup. Kita tahulah haiwan merupakan salah satu hidupan juga kan. Hidupan ni mewakili manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi yang gambar yang keempat ni kita boleh kaitkan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan secara semula jadi. Macam awal tadi waktu segmen awal cikgu ada nyatakan faktor semula jadi kan, berlaku kebakaran hutan. Contoh cikgu bagi isu dekat negara Australia. Kan, kebakaran hutan besar-besaran sehingga menyebabkan berlakunya apa orang kata kematian kepada hidupan liar. Jadi inilah antara gambar sangat sedih kalau kita tengok pada gambar ni sangat sedih sebab banyak hidupan liar yang terkorban disebabkan oleh hutan terbakar. Kan? Saya tak boleh tengok gambar-gambar macam ni. Saya sedih. Sedih kan sebab tengok. Dia orang haiwan kan, haiwan dia nak gimana sebab itu adalah habitat dia orang. Hutan merupakan habitat dia orang. Jadi apabila habitat dia orang musnah, habitat dia orang terbakar, dekat mana lagi dia orang nak tinggal? Okey, jadi ini adalah antara isu yang sangat menyedihkan lah yang berlaku pada awal tahun 2021 kalau tak silap saya ataupun 2020 kalau tak silap saya. Okey, boleh Eli? Boleh cikgu. Okey, murid-murid cikgu, okey? Boleh Boleh. Okey, so kita teruskan ke kesan yang terakhir. Ya. Okey, boleh cikgu ke sana? Saya ke sana pula. Okey. Kita tukar tempat lah. Baik. Kita tengok kesan yang terakhir adalah kesan kemerosotan sumber makanan. Okey. Kalau sebut sumber makanan ni benda yang kita nak makan lah. Okey. Cikgu nak tanyalah agak-agak lah. Okey, murid-murid yang join bersama dengan kita hari ni, yang teroka bersama dengan kita. Cikgu nak tanya Syamimi. Okey, Syamimi. Boleh tak Syamimi bagi contoh aktiviti ekonomi yang memberi orang kata apa, yang menyumbang kepada sumber makanan kepada manusia? Apa contoh aktiviti ekonomi tu? Yang menyediakan sumber makanan kepada manusia. Pertanian, betul. Okey, salah satu dia adalah pertanian. Kita tahulah kita banyak makan sayur, buah-buahan kan. Jadi itu adalah hasil daripada aktiviti pertanian. Okey, selain daripada pertanian. Okey, cikgu nak tanya Iman. Okey, apa lagi aktiviti ekonomi yang memberi sumber makanan kepada kita selain daripada pertanian? Perindustrian. Okey, nak tepat dah. Tapi apa agak-agak yang berkaitan dengan kemerosotan sumber makanan? Macam mana dengan nelayan-nelayan? Itu aktiviti apa? Perikanan. Okey, maksudnya perikanan ni bukan tangkap ikan je. Tangkap orang kata apa? Aktiviti penangkapan hidupan laut lah. Sebab kita tahu hidupan laut merupakan salah satu sumber makanan kita juga. Jadi apabila berlaku pemanasan global, secara tak langsung ia akan menyebabkan berlakunya kemerosotan sumber makanan. Okey, kalau Eli dapat lihat di sini, kalau murid-murid dapat lihat di sini, cikgu ada sediakan beberapa keratan akhbar yang cikgu petik daripada berita harian online. Okey, di mana keratan akhbar di sini pun dah melaporkan dan membuktikan bahawa sememangnya berlaku pemanasan global di Malaysia. Okey, contoh kita tengoklah keratan akhbar yang pertama. Okey, laporan ini pada 28 April tahun 2015. Okey, menyatakan daratan di Malaysia semakin panas. Okey, maksudnya kita manusia yang tinggal dekat darat ni menjadi semakin panas, makin hari rasa panas je kan. Lepas tu yang kedua, pemanasan global kini pada tahap yang kritikal. Maksudnya sekarang ni pemanasan global dah tak boleh, kita dah kena kontrol dah. Betul. Kita kena kawal. Kalau kita tak kawal, mungkin akan menyebabkan berlakunya pemanasan yang berlebihan. Kesan kepada kita. Ataupun kita kata laporan ketiga, dunia makin panas, cetus fenomena cuaca ekstrim. Maksudnya cuaca dah menjadi ekstrim. Kejap-kejap hujan lebat, kejap-kejap panas berpanjangan. Dia tak ada tengah-tengah. Tak ada, dia dah tak stabil dah. Cuaca kita dah jadi tak stabil. Sebab tu kita ada tadi kita bincang gangguan cuaca. Okey. Ataupun yang keempat, ada laporan mengatakan perubahan cuaca bawa kemarau terburuk di Indonesia sejak 2015. Yang ni laporan dia menyatakan di Indonesia. Okey, jadi kita tahulah pemanasan global. Global ni merangkumi seluruh negara luas, bukan Malaysia sahaja. Okey, jadi dia buat laporan lah dekat sini. Okey, laporan ni pada 24 November 2019, baru lagi. Baru beberapa tahun lepas. Okey.
Okey, jadi kita tengok apa kaitan kemerosotan sumber makanan ni. Kita tengok contoh laporan dekat sini ada cikgu highlightkan. Dia menyatakan bahawa peningkatan suhu tu menyebabkan peningkatan air laut. Maksudnya air laut menceroboh masuk ke daratan, jadi habitat hidupan air pun terancam lah. Sebab air laut orang kata apa? Melimpah ke kawasan daratan. Pada masa yang sama suhu yang tinggi menyebabkan pemanasan pada air laut tu sendiri. Jadi habitat akuatik tu terancam. Okey, itu antaralah. Okey, selain pada tu kat sini dia kata jumlah karbon dioksida bertambah di udara. Banyak CO2. CO2 tu karbon dioksida lah. Okey. So membuktikanlah bahawa dekat ruang udara kita ni jika karbon dioksida yang berlebihan, maka kita akan rasa sangat panas. Okey. Selain daripada tu ada juga dekat sini cikgu nyatakan berkaitan dengan pertanian. Okey, pengeluaran hasil tani dijangka mencecah. Dia nyatakan nilai maksudnya drop, menurun. Okey, hasil pertanian menurun jika berlaku pemanasan global. Sebab apa? Berlaku kemarau. Jadi itu antara kesan lah. Dan menjejaskan aktiviti pertanian lah. Ya, menjejaskan aktiviti pertanian. Sumber makanan kita terancam. Baik, itu dia. Okey, cikgu, kita nak rehat sekali lagi, cikgu. Alright. Sebab kita akan rangkumkan dan rumuskan terhadap penerokan kita pada hari ini secara keseluruhan. Kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid ke kelas sekarang, kerana kita nak rumuskan secara keseluruhan terhadap pembelajaran dan penerokan kita pada hari ini berkaitan dengan mata pelajaran Kelestarian Global Geografi untuk topik pemanasan global. Dan Cikgu Afifah serta murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat Wangsa akan bantu dan kongsikan secara keseluruhan rangkuman yang dapat diketengahkan. Okey, silakan cikgu. Okey, baik. Okey, tadi kita dah selesai perbincangan. Okey, kita dah selesai perbincangan faktor-faktor kan? Okey. Faktor-faktor tu maksudnya sebab-sebab berlakunya pemanasan global kan? Okey. Lepas pada faktor pun kita dah selesai pun bincangkan tentang kesan-kesan berlakunya pemanasan global. Jadi kita dah tahu dah sebab, kita dah tahu dah kesannya apa. Kemudian kita kena ambil langkah lah. Okey. Macam mana langkah untuk kita mengatasi pemanasan global. Okey. Jadi cikgu ada bagi mini projek dekat student cikgu, dekat murid-murid cikgu. Okey, boleh tak murid-murid yang bersiaran bersama dengan kita tolong angkat poster kamu. Okey. Okey, angkat poster kamu. Alright. Ni poster buat sendiri ya cikgu? Dia orang buat sendiri Okey, cuba angkat poster, tunjukkan dekat kawan-kawan yang menonton. Okey, itu adalah antara poster kempen lah. Poster kempen yang mana kita perlu melakukan kempen untuk menjaga alam kita supaya tidak berlakulah pemanasan global tu. Kita dapat kurangkan pemanasan di permukaan bumi kita ni kan. Okey, cuba kita tengok tak berapa tak jelas gambar. Okey, kita tengok tak apa Eli. Kita boleh rujuk dekat sini. Okey, dekat sini cikgu ada nyatakan lima langkah yang dapat kita lakukan bagi mengatasi masalah ataupun isu pemanasan global. Okey, macam yang dah cikgu cocok dekat atas papan ni. Contoh yang pertama adalah amalan 5R. 5R. Amalan 5R, kempen siapa? Siapa yang boleh jawab? Mungkin cikgu boleh tanya murid-murid cikgu. Tu Syafrina. Syafrina buat amalan 5R Cuba angkat poster kamu. Okey, mungkin Syafrina boleh kongsikan sedikit tentang amalan 5R tu? Ya, boleh Syafrina kongsikan. Macam mana tu amalan 5R tu? Amalan ada 5 amalan 5R. Okey. Iaitu reuse. Reuse tu guna semula jika masih boleh digunakan. Lepas tu kita ada recycle. Asingkan mengikut jenis. Kemudian kita ada reduce, kurangkan isi padu penghasilan sampah sarap. Kita ada rethink, fikir dahulu sebelum buang, dan kita ada repair. Repair ni baiki selagi masih boleh dibaiki. Ya, betul. Okey. Jadi itulah antara yang Syafrina nak kempen kepada kita. Supaya kita sentiasa melakukan amalan 5R. Maksudnya kita semulalah. Betul. Dengan kita semula, jadi kita dapat kurangkan jumlah sisa domestik, di mana kita tahu sisa domestik itu sebenarnya merupakan salah satu penyumbang kepada pemanasan global. Okey, jadi banyaklah amalan 5R ni
kita kena buat kita semula banyak kan Okey. benda-benda. Seterusnya, Okey. Seterusnya, menggunakan pengangkutan awam. Siapa buat pengangkutan awam? Syamimi. Syamimi, okey. Jadi di sini cikgu jelaskan Syamimi dia buat pengangkutan awam. Maksudnya kita kena sentiasa menggunakan pengangkutan awam. Supaya kita dapat kurangkan jumlah pengangkutan persendirian yang ada ke atas jalan tu. So kita dapatlah kurangkan jumlah kesesakan. Okey, atau mungkin cikgu nak minta Syamimi kongsikan sedikit daripada pendapat Syamimi sendiri Okey, terhadap boleh. Syamimi. Pilihan dia. Kenapa kamu nyatakan kempen menggunakan pengangkutan awam? Cuba Syamimi kongsi pendapat. Supaya kita dapat mengurangkan kebebasan karbon dioksida. Ya. Kalau kita guna pengangkutan awam pun juga boleh mengurangkan kos kita. Okey, betul. Okey. Okey. Itu maksudnya. Baik. Okey. Okey. Kita kena kurangkan kenderaan persendirian guna pengangkutan awam. Okey, seterusnya boleh kita cuba cocok sama-sama. Cikgu dululah. Cikgu dulu saya boleh. akan cocok menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan. Okey, ini adalah kempen kita yang seterusnya. Okey, siapa yang buat kempen ni? Siapa tu? Iman. 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 Okey, boleh Iman terangkan sedikit secara ringkas pendapat Iman mengenai menanggalkan plug ni. Kalau kita tak tanggalkan plug, nanti kita akan membazir elektrik. Dan untuk menghasilkan elektrik, kita menggunakan penjana elektrik gas asli. Ini akan membebaskan banyak karbon dioksida dan menyebabkan pemanasan global. Okey, betul. Jadi sebab itulah lepas kita guna switch ataupun plug, kita dah tak nak guna dah. Cas Betul. telefon ke, buka TV ke, kita off, kita tutup, kita cabut. Jangan kalau tak cabut cikgu? Kalau tak cabut, kita boleh meningkatkan penggunaan arus elektrik lah. Mengalir lah. Mengalir lah. Jadi panas lah kan. Sebab kita gunakan gas asli. Faham. Okey. Alright, seterusnya kita ke kempen yang seterusnya. Saya cocok cikgu. Ya, boleh. Okey, kita pilih meminimumkan penggunaan penyaman udara. Okey. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Meminimumkan penggunaan penyaman udara. Sarah buat. Okey, boleh Sarah terangkan apa yang Sarah nak cuba kempen pada kawan-kawan? Kesan pengawal dingin terhadap alam sekitar ni boleh dia pengawal dingin dapat membebaskan gas klorofluorokarbon iaitu CFC. Lepas tu terjadilah lapisan ozon tu menipis pada akhirnya berlubang. Boleh terjadilah apa tu? Pemanasan global. Pemanasan global. Betul. Okey. Macam cikgu pernah cakap tadi lah, kalau kita guna aircon, janganlah guna berpanjangan. Sebab betul. apa? Sebab sebenarnya penggunaan penghawa dingin yang berlebihan ni sebenarnya dia menyumbang kepada pengeluaran gas CFC ataupun gas klorofluorokarbon. Jadi tak bagus sebenarnya penghawa dingin ni. Kita nak guna berpada-pada. Okey, Li. Okey, faham. Alright. Boleh Dan kita ke kempen yang terakhir? Yang terakhir, menanam pokok di sekitar rumah. Ya, siapa yang buat? Itu dia, Ani. Silakan, Gambar Ani. rumah Anik bagi gambar rumah, gambar macam orang tanam pokok bunga. Okey, Ani okey. boleh teruskan tentang penjelasan? Okey. Macam yang kita tahu sekarang banyak aktiviti pembalakan. So kita dapat tampung dengan ni. Kita boleh jadikan hobi sebagai, yelah, kita boleh gantikan daripada pokok yang dah dibalak, kita boleh gantikan dengan pokok yang kita tanam. Betul. Baik. Maksudnya kita kena menggalakkan aktiviti penanaman lah, bukan di sekitar rumah je. Kalau kita tengok di sekitar bandar pun sekarang dah banyak dah pokok-pokok ditanam di tepi jalan kerana nak menyumbang kepada pengeluaran gas oksigen. Kan kita mengurangkanlah. Kita bila banyak pokok tu menyerap karbon dioksida, oksigen yang berlebihan. Jadi itu baguslah untuk kita. Dan di rumah-rumah kondominium, rumah tinggi pun sama juga. Ya, Okey, betul. cikgu. Ya. Terima kasih banyak-banyak cikgu di Okey. atas penerokaan kita untuk mata pelajaran kelestarian global. Geografi untuk topiknya pemanasan global pada hari ini. Ya. Dan juga adik-adik dalam talian pun terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi ilmu dengan kita dan adik-adik di rumah. Assalamualaikum. Bye. Melambai.
KPM